Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Parti Pribumi Bersatu dan Muhyiddin Yassin telah saman kerajaan Malaysia. Dan termasuk di dalam saman ini ialah 17 individu dan Jabatan Immigration dan SPRM. Dua dari 17 individu ni ialah Datuk Seri Hishamuddin Hashim, Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin. Dua orang ni terlibat di dalam kematian Teo Beng Hock. Teo Beng Hock mati semasa di dalam tahanan SPRM dan dua orang ni lah yang dikaitkan dengan kematian tersebut. Tapi sampai hari ini mereka belum ditangkap dan belum di-charge atas kematian Teo Beng Hock, walaupun siasatan yang telah dijalankan menyebut dua orang ni sebagai punca kematian Teo Beng Hock, which means they are the cause of Teo Beng Hock's death, ataupun kalau ikut DAP, murder. DAP kata ni murder, bukan mati by misadventure ataupun apa. So it's very interesting kerana dua pegawai ni yang ada kes pembunuhan Teo Beng Hock di belakang usaha untuk nak jatuhkan Parti Pribumi Bersatu dan juga pemimpin-pemimpin dari Parti Pribumi Bersatu termasuk Muhyiddin Yassin. So these are the two devils, dua setan ni yang boleh kita katakan di belakang langkah untuk nak mengenakan Parti Pribumi dan Muhyiddin. Seorang ialah Hishamuddin Hashim, seorang lagi Muhammad Zamri Zainul Abidin. Ingat nama dua orang ni, these two murderers ni. So sekarang ni asas ataupun basis saman ini, iaitu Parti Pribumi Bersatu dan Muhyiddin menyaman kerajaan Malaysia dan 17 individu termasuk SPRM dan Jabatan Immigration, ialah kerana tindakan mereka terhadap Parti Pribumi dan Bersatu ialah mala fide, niat tak baik, dan tidak ada charge. They are fabricating charges atau fabricating allegations against Parti Pribumi dan Muhyiddin. Bermaknanya dia orang dah siasat dengan mendalam, dengan panjang lebar, dan sampai hari ini mereka tidak ada bukti bahawasanya Muhyiddin Yassin salah guna kuasa atau melakukan jenayah. Mula-mula mereka kata Muhyiddin ni terlibat dengan 600 bilion kontrak. Akhirnya kontrak itu diturunkan dari 600 bilion jadi 500 lebih, turun kepada 90 lebih bilion sahaja. Akhirnya dia orang kata melibatkan 300 juta. So bukanlah 600 bilion, 520 bilion, 92.5 bilion dan sebagainya. Hanya 300 juta. Dan 300 juta ni mengikut tuduhan berkait dengan kontrak-kontrak yang diberi kepada syarikat Bumi Putra yang menghadapi kesusahan kewangan ataupun akan bankrupt. Tapi akhirnya dibukti yang Muhyiddin tidak terlibat langsung dengan kontrak ni. Ini di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan. Menteri Kewangan yang mengendalikan kontrak-kontrak untuk kontraktor Bumi Putra. Dan apabila benda ni dihantar ke pejabat Perdana Menteri, Prime Minister's Office, Muhyiddin reject. Muhyiddin kata biar benda ni diuruskan oleh Menteri Kewangan. Dia tidak mahu masuk campur. Dan senarai yang diberi kepada Muhyiddin, ini penting ni. Senarai
90 kontraktor ke berapa puluh kontraktor, kadang-kadang 70, kadang-kadang 90. Senarai kontraktor ni yang diberi kepada Muhyiddin, yang Muhyiddin hantar balik kepada Menteri Kewangan, beza dengan syarikat-syarikat yang telah diluluskan projek. Bermaknanya Muhyiddin terima senarai lain, yang Menteri Kewangan lulus senarai lain. So dah tak konsisten dah tu. Two different lists. And yang penting tu mereka kata ada kickback 300 juta or something. Dia orang tak jumpa. Yang ada dalam bank tu, masa dia orang beku bank account tu, froze the bank account, ada sejuta lebih saja. Tapi dia orang kata 300 juta. Tapi kalau tengok dia punya audited account, 1 million plus saja. Dan saya diberitahu yang dalam bank ni hanya 20 juta. Kalau ikut yang terkini lah. Sebab akaun tahun lepas dan akaun sebelum tu only 1 million. Jadi semasa Muhyiddin Perdana Menteri, semasa Muhyiddin berkuasa, projek-projek tu belum lagi dilulus oleh menteri. Dan okey, satu yang very interesting ni. Dia orang kata mula-mula projek ni melibatkan kontraktor Bumi Putra, kontraktor Melayu yang menghadapi kesusahan kewangan ataupun menghadapi bankruptcy. Tapi yang Wan Saiful kena ni tak kena mengena dengan kontrak Bumi Putra. Kononnya is under this special scheme yang dikeluarkan oleh Menteri Kewangan untuk membantu Bumi Putra. Wan Saiful ni dia kena charge atas kontrak yang melibatkan syarikat Cina. Tak kena mengena dengan syarikat Bumi Putra ataupun skim bantuan Bumi Putra tadi. It's a Chinese company, bukan Bumi Putra company. Dan sekarang ni dia nak cuba sangkutkan Muhyiddin dengan satu kelulusan yang dikatakan datang dari pejabat dia. Saya tidak akan sebutlah isu dia sebab besok dia Muhyiddin akan ditangkap dan di-charge. So bermaknanya benda yang Muhyiddin dituduh luluskan, yang sebenarnya diluluskan oleh Menteri Kewangan, bukan oleh Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri nak di-charge ataupun bekas Perdana Menteri nak di-charge atas kononnya kelulusan itu. So dia orang nak kata walaupun Menteri Kewangan dan bukan Perdana Menteri yang meluluskan perkara itu, tapi Menteri Kewangan meluluskan atas arahan Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri yang sebenar tak terlibat. Dan Perdana Menteri tak pun mengarah Menteri Kewangan untuk meluluskan. Dan Menteri Kewangan tidak ada bukti yang dia meluluskan perkara itu kerana diarah atau diperintah oleh Perdana Menteri. So this is a grey area. Sebab you yang lulus, you kata you lulus atas arahan Perdana Menteri. Tapi you tak boleh tunjuk bukti. Dan yang lebih aneh sekali, this is very interesting. Yang dikatakan perkara itu diluluskan, the thing that was approved, kononnya dilulus oleh Menteri Kewangan atas arahan Perdana Menteri, dia tak terlibat ahli atau kroni atau kawan-kawan parti Pribumi ataupun kawan atau kroni Muhyiddin. Perkara ni melibatkan istana. Dan istana ni ada link, ada kaitan dengan Tengku Zafrul. So apa kena mengena dengan Muhyiddin? Perkara ni melibatkan istana, dan istana yang boleh dianggap rapat dengan Tengku Zafrul, dan Muhyiddin tak terlibat langsung. Tapi dia nak kata okey, walaupun perkara ni sekarang tak kena mengena dengan kontraktor Bumi Putra misalnya, tak kena mengena dengan skim istimewa nak bantu Bumi Putra, benda ni luar dari skop tu, benda ni melibatkan istana. Dan Zafrul yang
meluluskan sebagai Menteri Kewangan. Tapi dia nak kata, Zafrul luluskan perkara ni untuk istana kerana diarah untuk Muhyiddin. So this is going to be very interesting. Ini memang betul-betul mala fide, berdasar kepada fabricated evidence, dan diorang nak mana diorang suggest ni, diorang nak buat tuduhan bahawasanya oleh kerana Muhyiddin Yassin Perdana Menteri, maka kalau sesiapa di dalam kabinet, menteri mana sekalipun, menteri kewangan ke menteri apa, tak kisahlah, kalau mereka meluluskan sesuatu, kita kena tangkap dan kita kena charge Perdana Menteri. Tapi isu dia, kalau kalau betul benda ni dilulus oleh Menteri Kewangan semasa itu, Tengku Zafrul. Sebab apa Tengku Zafrul yang menandatangani kelulusan tidak ditangkap? Kerana kenapa pula Perdana Menteri yang ditangkap atas tuduhan, oleh kerana Perdana Menteri ni nombor 1, Zafrul ni Menteri Kewangan dianggap nombor 3. So oleh kerana nombor 3 melakukan kesalahan atau jenayah, maka kita tangkap nombor 1. This is the excuse they use. So besok, oleh kerana hari ini Parti Pribumi dan Muhyiddin telah saman kerajaan, besok dia orang akan tangkap Muhyiddin, dia akan charge. Ini sebagai tidak balaslah, revenge. Sebab kalau Parti Pribumi dan Bersatu berani saman kerajaan, bermaknanya sudah tentu kerajaan salah. Kalau tidak, takkanlah kalau misalnya Muhyiddin yang salah atau Parti Pribumi yang salah, takkan mereka berani nak saman kerajaan. Dulu misalnya kes Anwar Ibrahim, kes lewat dia, dia buat polis report. Dia buat polis report tentang tuduhan yang dia kata fitnah. Fitnah bahawasanya Anwar ni telah melakukan jenayah liwat, sodomi ke atas dreba Dr. Wan Azizah. So Anwar buat polis report kata benda ni fitnah, benda ni pembohongan, tuduhan bahawasanya dia telah sodomize atau lewat driver isteri dia. Tapi apabila dia buat report polis, Anwar yang ditangkap, bukan orang yang buat tuduhan. Orang yang membuat tuduhan tidak ditangkap. Yang ditangkap orang yang dituduh. So yang menuduh. So maknanya ini satu pengalaman yang ramai orang sedarlah, sekiranya memang betul kita bersalah, memang betul kita melakukan jenayah, jangan pergi buat polis report. Sebab apabila polis menyiasat, awak yang akan kena tangkap tu. Dan nasib baik yang Anwar kena tangkap tu tak termasuk making a false police report. Melaporkan report polis yang palsu, itu pun lagi satu jenayah. So sekarang ni Muhyiddin dan Parti Pribumi sudah saman kerajaan, termasuk beberapa individu yang melibatkan 2 individu ni yang terlibat dengan kematian Teo Beng Hok dan juga SPRM, juga Komisioner SPRM Azam Baki, semua disebut dalam saman tu. And kerajaan Malaysia sekarang perlu jawab sebab dah file dia, dan di file di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Siapa nak dapat salinan 250 lebih muka surat tu, nak dapat salinan saman tu, pergilah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan boleh dapat salinan dari situ. And maknanya kerajaan Malaysia tak boleh ignore. Kerajaan Malaysia tak boleh tidak menghiraukan saman ni. Kerajaan Malaysia perlu jawab. Dan kalau saya dah baca dah 250 lebih muka surat, kalau kita baca kandungan saman tu, teruk, memang teruk, dan perlu kerajaan Malaysia menjawab. Sebab sekiranya kerajaan Malaysia tidak menjawab dengan menafikan perkara ini,
maka benda ni it will stand. It will be on record untuk selama-lamanya dan kes ni akan masuk mahkamah dan kerajaan Malaysia akan terpaksa buktikan yang tindakan mereka ni berasas atau berdasar kepada bukti. Dan oleh kerana tidak ada bukti, maka kerajaan Malaysia akan menghadapi masalah untuk nak membuktikan yang tindakan mereka terhadap Muhyiddin dan Parti Pribumi tidak mala fide, bona fide, iaitu tidak niat tak baik dan ini bukan fitnah, ini bukan pembohongan, oleh kerana mereka ada bukti dan mereka akan terpaksa tunjukkan bukti di dalam mahkamah sebab mereka yang buat tuduhan terhadap Parti Pribumi dan Muhyiddin. Oleh kerana mereka yang buat tuduhan, mereka perlu membuktikan tuduhan. Dan tindakan mereka menangkap, charge dan merampas pasport. Mereka rampas pasport semua pemimpin-pemimpin Parti Pribumi ni, pasport mereka telah dirampas atau disekat. Termasuk Muhyiddin. Dan bank akaun mereka semua dibeku. Bukan saja bank akaun Parti Pribumi, tapi individu-individu pemimpin Parti Pribumi pun beku akaun. So tindakan ini kononnya berdasar kepada jenayah. Tapi sekarang ni Parti Pribumi dan Muhyiddin saman kerajaan dan kerajaan akan terpaksa buktikan yang jenayah tu memang betul-betul wujud, betul-betul berlaku. Tapi tindakan besok untuk tindak balas lah, untuk revenge, ialah mereka nak tangkap Muhyiddin dan mereka nak charge. Tapi yang aneh sekali ni, this is the most interesting part. Mereka belum lagi decide, belum putus nak charge Muhyiddin untuk jenayah apa. They already decide dia nak tangkap, nak charge Muhyiddin. Tapi sampai sekarang ni, sampai masa sekarang saya tengah buat video ni, dia orang masih duduk cari isu, duduk cari jenayah yang nak guna untuk charge Muhyiddin. So what is Muhyiddin going to be charged with tomorrow? Jenayah apa dia orang nak charge Muhyiddin besok? Dia orang belum tahu lagi. Keputusan nak tangkap charge tu dah buat. Charge untuk jenayah apa? Dia orang masih duduk runding sampai ke malam ni, mungkin sampai subuh besok kot. Dia orang masih runding untuk mendapatkan satu charge yang tidak akan dilihat sebagai fabricated charge atau charge palsu. So this is going to be very, very interesting. So besok, stay tune. Kita akan monitor, kita akan wait and see, tunggu dan lihat charge apa mereka akan guna untuk tangkap Muhyiddin besok. Tapi kalau sekiranya dia orang tak berjaga dan charge ni fabricated, kerajaan akan menerima tamparan atau akan malu dan akan nampak sangat bahawasanya apa yang disebut di dalam dokumen yang saya sebut tadi, 250 lebih muka surat, bahawasanya is all fabricated, all mala fide, dan ini usaha untuk matikan Parti Pribumi Bersatu. They want to kill Parti Pribumi Bersatu dan mereka akan buat secara menimbulkan tuduhan-tuduhan jenayah dengan harapan yang pilihan raya negeri akan datang ni bulan Jun ke Julai ke, pengundi-pengundi tidak akan undi untuk Perikatan Nasional ataupun untuk PAS dan Bersatu oleh kerana isu ini, isu yang dia orang nak tangkap dan charge Muhyiddin. Kalau tidak, kalau pengundi tak percaya tuduhan ini, dan kerana tu dia perlu tangkap dan charge supaya nak meyakinkan pengundi yang benda ni memang benar. Tapi kalau pengundi tak percaya dan 80% lebih orang Melayu tidak sokong Pakatan Harapan, maka di dalam pilihan raya negeri yang akan datang ni, UMNO akan hanyut
Pakatan Harapan akan sokongan mereka atau undi yang mereka terima ni akan merosot, dan silap-silap 5 negeri akan jatuh ke tangan Perikatan Nasional. Dan Pulau Pinang, kalau mereka menang pun, mereka menang dengan majoriti yang lebih rendah dibanding dengan pilihan raya yang lepas. Assalamualaikum. Salam sejahtera.